Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujan lebat, ribut petir serta angin kencang dijangka berlaku di 7 negeri termasuk Kedah, membabitkan kawasan Kubang Pasu, Padang Terap, Baling, Kulim dan Bandar Baharu sehingga jam 9 malam. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan di Facebook turut mengeluarkan amaran sama bagi Pulau Pinang membabitkan seberang perai utara, seberang perai tengah dan seberang perai selatan. Amaran hujan lebat, ribut petir serta angin kencang juga dijangka berlaku di Perak, membabitkan kawasan Kerian dan Larut, Matang dan Selama. Di Kelantan pula, ia membabitkan kawasan Jeli, Kuala Kerai dan Gua Musang, manakala Terengganu di kawasan Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Amaran hujan lebat, ribut petir serta angin kencang turut dikeluarkan di Pahang, Kuantan dan Pekan selain Sabah, membabitkan kawasan pedalaman iaitu Nabawan dan Sandakan Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. McDonald's telah menutup pejabatnya di Amerika Syarikat selama beberapa hari sebelum memaklumkan mengenai perberhentian kaki tangannya. Media tempatan semalam memetik email dalaman syarikat rangkaian makanan segera yang berpangkalan di Chicago berkata bahawa kaki tangan korporat Amerika Syarikat dan beberapa pekerja di luar negara harus bekerja dari rumah sementara menunggu maklum balas mengenai status perkhidmatan mereka. McDonald's akan memaklumkan kepada pekerjanya mengenai keputusan penamatan kaki tangan sebagai sebahagian daripada program penstrukturan Accelerating the Arcade yang diumumkan pada awal Januari yang lebih terarah kepada perhantaran, drive-thru, digital dan pembangunan. Gergasi makanan segera itu mempunyai lebih daripada 150,000 pekerja dalam sektor korporat. Kira-kira 70% daripada pekerja terbabit berpangkalan di luar Amerika Syarikat dengan melaporkan jualan globalnya meningkat hampir 11% pada 2022, manakala jualan di Amerika Syarikat meningkat hampir 6%. NASA mengumumkan barisan 4 angkasawan yang akan terbabit dalam misi penghantaran manusia ke bulan pertama dalam tempoh 50 tahun. Barisan angkasawan itu termasuk wanita dan lelaki kulit hitam pertama yang akan mengembara ke angkasa lepas. Christina Koch, angkasawan NASA yang memegang rekod penerbangan angkasa terpanjang oleh wanita, ditugaskan sebagai pakar misi dalam pelancaran misi Artemis kedua ke bulan tahun depan. Victor Glover pula ditugaskan sebagai juruterbang roket Orion yang akan mengelilingi bulan dalam misi dijadualkan pada November tahun depan. Sekaligus bakal menjadi lelaki kulit hitam pertama terbabit dalam misi ke bulan. Dua lagi kru adalah angkasawan veteran NASA, Reid Wiseman yang dilantik sebagai komander misi, serta Jeremy Hansen yang juga bekas juruterbang pesawat pejuang yang kini berkhidmat dengan agensi angkasa Kanada. Penerbangan misi Artemis kedua adalah permulaan kepada misi membawa manusia ke bulan sebelum pelancaran misi ke Marikh pada masa depan. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN diminta untuk meneliti isu royalti pemuzik. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil, perkara itu diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Kabinet. Selasa lalu, KPDN memberi jaminan melihat secara holistik permasalahan membelenggu industri muzik, termasuk isu agihan royalti dan hak cipta melalui penubuhan jawatan kuasa bertindak. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup untuk meneliti isu royalti bagi pemuzik, termasuk juga waris Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, kerana isu ini adalah satu isu yang memberi kesan kepada bukan hanya waris keluarga Tan Sri Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, tapi juga para pemuzik yang lain. Maka insya-Allah minggu depan saya bersama Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan adakan satu mesyuarat dan membentuk satu jawatan kuasa untuk kita teliti aspek-aspek melibatkan bayaran royalti serta pembangunan bagi industri muzik.
Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub membuat pengumuman itu selepas meneliti isu dan syur dibangkitkan pada program Daya Kreatif, Town Hall Penkarya, penggiat muzik rakaman anjuran aktiviti seni muzik. Langkah baru yang dihadiri lebih 80 penggiat seni di Putrajaya. Salahuddin berkata, selain wakil kementerian, jawatan kuasa bertindak yang bakal ditubuhkan itu turut disertai penggiat industri rakaman iaitu komposer, penyanyi dan syarikat rakaman. Saya Dalila Dan saya Nur Fakira Amani. Anda menyaksikan kami di UUM Today. Terima kasih.